Halo tuan-puan semua, apa kabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu sebab saya di sini juga sentiasa berusaha untuk jadi sehat dan fit selalu. Kali ini saya ingin berkongsikan tips bagaimana caranya untuk temuduga latihan separa perubatan yang bertaraf diploma. Pastikan tuan-puan bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi ini. Untuk makluman semua, latihan separa perubatan ini merupakan satu jawatan ataupun peluang pekerjaan yang sering kali diidamkan oleh ramai belia-belia yang berumur 25 tahun ke bawah, ya, iaitu di antara 17 tahun sehingga 25 tahun. Sehabis sahaja mengambil SPM, calon-calon akan memohon untuk menduduki ujian separa perubatan, latihan separa perubatan, dan juga akan menunggu untuk pergi temuduga. Jadi, anda perlu ketahui apakah itu latihan separa perubatan. Ya? Jangan hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Anda mohon hanya untuk mendapat pekerjaan itu salah. Anda perlu pastikan yang anda perlu kaji dulu apa itu latihan separa perubatan. Untuk makluman semua, latihan separa perubatan ni kita ada 10 bidang utama. Contohnya yang pertama adalah latihan jurupulih perubatan fisioterapi, yang keduanya latihan jurupulih perubatan cara kerja, jururawat, juruterapi pergigian, latihan juru teknologi makmal perubatan, juru teknologi pergigian, juru X-ray, penolong pegawai farmasi, penolong pegawai kesihatan persekitaran, dan yang terakhir sekali adalah latihan penolong pegawai perubatan. Jadi ini merupakan 10 bidang utama. Dalam satu panggilan untuk temuduga tersebut, bila anda telah lepasi ujian atas talian, anda tidak akan dibagi pilihan kepada semua. Pihak SPA akan memberi pilihan kepada anda, kemungkinan dalam 5 ataupun 6 pilihan tersebut. Contohnya kalau anda diberi pilihan untuk jururawat, penolong pegawai perubatan, juru X-ray, dan sekiranya anda dipanggil untuk temuduga kelak, anda perlu fokus kepada 3 tersebut yang telah diberi dalam surat panggilan ataupun email panggilan tersebut. Dan anda juga perlu tahu sama ada bidang tersebut ada ketidak kekosongan. Ini yang menjadi punca anda gagal. Contoh, dalam, saya bagi contoh, dalam satu masa juru X-ray kadang-kadang hanya satu saja kekosongan, dan dalam sepanjang pengambilan selama seminggu ataupun 2 minggu tu, pihak SPA akan membahagikan beberapa lembaga temuduga ataupun panel akan dibagikan, dan setiap panel tersebut akan diberikan kota lantikan dan simpanan. Sekiranya panel yang pergi temuduga anda tersebut tidak diberi kota lantikan, kosong, tak ada lantikan. Contohnya juru X-ray, tiada kekosongan, tiada lantikan untuk jawatan tersebut, tapi mungkin panel tersebut akan ada lantikan untuk jawatan lain seperti ataupun bidang lain seperti penolong pegawai perubatan, fisioterapi, tapi tidak ada jawatan kosong untuk juru X-ray. Dan anda berminat dengan juru X-ray, memang anda tidak akan dapatlah. Jadi ini yang anda perlu ketahui. Anda perlu kaji bidang-bidang tersebut juga. Jangan anda main pilih saja, jangan pilih ikut suka hati sahaja. Tak boleh. Anda perlu pilih jawatan tersebut ikut minat anda. Sebab anda akan belajar selama 3 tahun. 3 tahun anda belajar. Lepas tu anda akan keluar bekerja mungkin dalam, kalau umur anda 20 tahun pada masa anda dilantik nanti, ataupun 23 tahun, anda akan ada dalam 40 tahun untuk menjalankan tugas, ataupun dalam 37 tahun. Jadi
pastikan anda minat dalam bidang tersebut, barulah anda akan berjaya dalam temuduga. Baiklah, dalam antara 10 bidang separa perubatan tersebut yang ditawarkan, latihan separa perubatan 10 bidang ni, anda pastikan anda buat persediaan bagi mana-mana jawatan ataupun bidang yang anda minat. Tapi kalau anda hanya pilih satu saja, anda hanya you target only one field ataupun bidang tersebut, itu agak bahaya lah. Bahaya maksudnya kemungkinan anda akan gagal dengan mudah, sebab katakan kalau hanya satu jawatan kosong untuk bidang tersebut ataupun latihan tersebut, anda memang susah untuk berjaya. Apatah lagi kalau anda bersaing dengan calon-calon lain. So itulah, anda perlu buat satu kajian dan buat persediaan supaya anda lebih minat terhadap bidang mana satu yang anda nak pilih. Contohnya tuan-tuan, sekiranya anda berjaya temuduga dan anda terpaksa memilih jawatan yang telah diberikan, sebab masa temuduga tersebut anda tidak nyatakan bidang mana satu yang kamu mau kan. Jadi panel mungkin akan bagi based on beberapa bidang yang telah ditawarkan dalam surat panggilan ataupun dalam sistem tersebut. Tapi bila anda pergi ke pusat latihan pula, contohnya anda pergi ke Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, anda ditawarkan latihan penolong pegawai perubatan, tapi itu bidang yang anda kurang minat. Anda mungkin minat penolong pegawai kesihatan persekitaran, tapi anda telah ditawarkan penolong pegawai perubatan. Bila anda dah masuk dalam kolej kesihatan tersebut, semester pertama mungkin anda minat, dan masuk semester kedua mungkin anda rasa macam susahnya ini tu, anda rasa macam tak minat. Then the problem comes out. Di situlah anda akan melepaskan ataupun you will drop out. Anda akan diberi pilihan untuk sebelum masuk semester kedua tu anda masih boleh keluar ataupun maksudnya menggugurkan diri. Dan ada beberapa calon yang pernah menggugurkan diri, maksudnya keluar daripada latihan tersebut sebelum anda diikat dengan perjanjian dan sebagainya. Jadi anda perlu buat kajian. Baiklah semua, sebelum saya pergi lanjut, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe ke channel Supermat Sharing ini, silakan tekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah tu, dan anda akan dapat follow lagi next video yang akan saya buat. Dan ingat, subscribe itu adalah percuma. Jangan risau, anda tidak akan di charge apa-apa bayaran pun. Jadi kali ini saya akan bagikan anda 7 tips 7 tips bagaimana anda perlu buat persediaan sebelum anda hadiri temuduga latihan separa perubatan. Yang pertama, anda pastikan anda buat lawatan ke klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan dengan tempat tinggal anda, sebab dengan pengalaman anda sendiri pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital di mana adanya kaki tangan awam ataupun pemegang jawatan yang memegang bidang tersebut, contohnya penolong pegawai perubatan, anda boleh lihat bagaimana mereka menjalankan tugas. Contohnya jururawat, anda sendiri perlu perhatikan apakah tugas-tugas yang mereka buat. Dan the tips is that masa temuduga kelak, anda ceritakan kepada panel bahawa saya telah buat persediaan, saya telah pergi ke klinik kesihatan ABC yang dekat dengan rumah saya, dan saya telah memerhatikan kerana saya minat sangat dengan jawatan ini ataupun bidang ini. Saya perhatikan bagaimana cara mereka menjalankan tugas, dan bagilah contoh. Tugas-tugasnya adalah begini. Jangan hanya baca di portal. Sekiranya anda hanya baca di portal, itu tak mencukupi. Sebab sekiranya 1000 orang pergi temuduga, 1000 orang semua cerita pasal deskripsi tugas ataupun tugas-tugas pemegang jawatan tersebut, 1000 orang juga cerita macam tu. Jadi mana yang wow factor? Tak ada. Mana yang luar biasanya? Tiada. Jadi anda pastikan anda buat kajian dan juga tengok
Contohnya warna baju ataupun pakaian seragam yang dipakai oleh penolong pegawai perubatan, jururawat, ya. Contohnya cap jururawat tu, topi jururawat tu, warnanya pun kamu perlu tahu, ya. Yang warna biru tu adalah jururawat U29, U29, dan yang warna ungu tu adalah jururawat masyarakat U19, U22, U26, ya. Dan warna-warna pakaian seragam tu perlu anda tahu, ya, sebab anda akan bertugas di sekeliling, ya, pegawai perubatan, ketua jururawat, ya, dan banyak ramai lagi yang lain. Jadi itu anda perlu tahu semua tu. Buat kajian yang agak menyeluruh berkaitan dengan struktur ataupun tugas-tugasan mereka, dan boleh juga pada masa tersebut, masa temuduga tersebut, kalau anda ceritakan pengalaman tersebut, oleh kerana kamu minat sangat dan kamu nampak ada sesuatu yang kamu boleh tambah baik, ya, beri cadangan. Yang kedua, aktifkan diri anda. Jangan hanya duduk di rumah lepas SPM, terus duduk rumah, lepas tu tunggu nak pergi buat ujian online, lepas tu pergi temuduga hanya dengan membaca sahaja. Itu tak mencukupi. Sebab pengalaman saya, bila saya temuduga para perubatan ni, kebanyakan calonnya adalah lebih kurang sama, ya. Level mereka lebih kurang sama, hanya seorang dua saja yang dapat tu saja yang ada kelainan. Contohnya penglibatan mereka dalam aktiviti sukan, penglibatan dengan aktiviti persatuan di sekolah, contohnya Persatuan Bulan Sabit Merah, ya. Kalau nak jadi seorang jururawat, anda perlu biasakan diri merawat orang. Contohnya jadilah ahli dalam Persatuan Bulan Sabit Merah. Dalam persatuan tu pastinya aktivitinya kamu ada buat aktiviti bagaimana menjalankan aktiviti kecemasan, ya, merawat orang, ya, dan juga sekiranya anda terlibat dengan program-program komuniti, ya, contohnya membersihkan alam sekitar. Jadi kepekaan kamu terhadap penyakit berjangkit dan sebagainya yang berkait rapat dengan core business ataupun bidang kerja kamu, pastinya ada sekiranya kamu terlibat dengan aktiviti komuniti. Contohnya kan, kalau akan ada soalan tentang apakah cara untuk mengekang merebaknya gejala demam denggi, of course bila kamu dah biasakan diri bercampur dengan komuniti ataupun persatuan sukarelawan dan sebagainya, kamu dah peka dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak KKM, ya, ataupun hospital, ya, jabat kesihatan. Yang ketiga, keep fit, ya, stay healthy. Ini slogan yang sering kali saya seru-seru ataupun sebut-sebutkan dalam kebanyakan video. Sebab apa? Saya nak perturunkan, ya, pengetahuan ataupun ilmu dan, ya, sikap, ya, untuk menjadi seorang yang sentiasa sehat dan fit selalu, ya, supaya anda yang masih muda ni, especially yang pergi temuduga separa perubatan, yang sedang memohon jawatan separa perubatan ni, giatkan diri anda dalam aktiviti-aktiviti sukan, ya, aktiviti-aktiviti persatuan, komuniti, dan sebagainya, supaya anda biasa. Sebab bila anda dah bekerja, anda akan bekerja dengan orang awam, anda akan bekerja di luar komuniti. Contohnya bila anda jadi seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran, ya, anda akan pergi ke kampung, ya, beri taklimat berkaitan dengan cara mengekang wabak denggi, ya, penyakit rabies dan sebagainya, even COVID. Anda akan menjaga kesihatan persekitaran, contohnya di PPKP tadi kan, anda akan pergi, contohnya kalau di Sabah Sarawak, anda akan pergi ke Rumah Panjang, di Ulu-Ulu, di kawasan luar bandar dan sebagainya. Jadi anda pastikan anda jadi fit, dan juga sehat selalu, ya. Sebab dalam 10 bidang ni,
anda perlu menjadi seorang yang sehat, ya. Bekerja dengan Kementerian Kesihatan, anda pastikan anda sentiasa fit dan sehat selalu. Itu saranan saya lah. Dan juga bila anda pergi temuduga, dari segi keterampilan anda, ya, penampakan fizikal anda tu sangat penting, ya. From the first impression, baik masa anda buka sahaja pintu itu, anda sudah ada menunjukkan wow factor, ya. Wow factor, bila sekali saja kita tengok kan anda masuk, cara anda berjalan tu semua tu, itu akan kita nilai, ya. Panel akan menilai. Dan apatah lagi kalau anda bercakap, ya, kalau anda seorang yang sehat, ya, dan fit, pastinya anda akan boleh bercakap dengan lancar, ya, dan sempurna. Yang keempat, baca dan kaji isu-isu semasa. Sekiranya anda pergi temuduga latihan separa perubatan, sudah semestinya perkara ataupun isu semasa ini menjadi perhatian pihak panel, dan anda juga perlu peka, contohnya masalah COVID-19 ataupun isu-isu berkaitan dengan kesihatan, ya. Dan sekiranya anda fokus kepada jururawat misalnya, dia akan, soalan tu akan keluar, ya. Tapi tak semua panel akan fokus kepada bidang-bidang tertentu, tau. Dia akan bagi soalan yang general. Ini anda kena peka terhadap pelbagai bidang. Bidang yang anda pilih tu, tapi terus teranglah kepada panel bahawa anda hanya fokus kepada bidang yang anda mohon tu, yang anda ditawarkan. Katakan anda ditawarkan 4 ataupun 5 bidang tersebut tadi tu, fokuskan kepada yang 5 tu. Dan terus terang, kalau ditanyakan kepada bidang yang tiada dalam pilihan tersebut tadi tu, dan kamu tidak buat persediaan tentang perkara tu, kamu terus teranglah bagi tahu panel. Yang kelima, anda perlu buat kajian tentang struktur majikan anda tersebut. Majikan anda kelak dalam latihan separa perubatan ni adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ni, menterinya pun bertukar-tukar dalam masa 3 tahun ini, kan. Jadi anda pastikan anda dapat maklumat yang terkini, dan juga ketua pengarahnya, ya, pengarah Jabatan Kesihatan Negeri di tempat anda berada tersebut, temuduga tersebut, perlu juga ketahui. Manalah tahu tiba-tiba soalan tu keluar, kan. Kenapa dia ditanya, kenapa anda ditanya tentang siapa ketua ini, ketua jabatan? Sebab anda akan bekerja dengan majikan anda tersebut, dan ketua anda dalam majikan tersebut akan menjadi stakeholders, ya, pemegang taruh kepada anda. Jadi anda perlu ketahui, itu kita nak lihat keseriusan anda untuk mohon jawatan tersebut, ya, dan profesionalisme anda, pengetahuan anda perlu di tahap yang agak tinggi lah. Kita tanya yang lebih mendalam, kan, tapi biasanya panel akan tanya yang basic sahaja, ya. Yang keenam, ini penting, ya. Jangan abaikan, sebab saya pun letakkan ini dalam beberapa video yang lepas, iaitu carilah mentor anda. Cari mentor ni, dia bukannya sebagai bukan kabel, tapi mentor ni adalah sebagai seseorang yang boleh membimbing anda sebelum anda pergi temuduga, ataupun orang yang boleh menjadi rakan pembimbing anda kelak semasa anda bekerja, ya. Mentor ni dia adalah dari kalangan penjawat awam lah. Kalau anda seorang wanita, baik cari mentor yang wanita, senang anda berurusan. Anda boleh pergi jumpa di mana, di pejabat ke, kalau dia tak sibuk. Tapi biasanya kaki tangan awam di Kementerian Kesihatan ni sangat sibuk lah. Jadi mungkin ada cara lah anda berhubung melalui telefon ke, just tanya 1-2 soalan pun cukup, ya. Dan masa anda temuduga pula, bagi tahulah anda pernah berhubung dengan pihak, ya, ataupun pegawai ini, dan saya bertanyakan tentang perkara ini, dan saya telah mengkaji, ya, tentang tugas-tugasnya, begitu. Tapi lebih baik sekiranya anda boleh jadikan seorang mentor itu sebagai rakan pembimbing anda, ya. Bila beliau free ataupun ada masa, beliau boleh memberi tunjuk ajar, ya, kepada anda bagaimana menjalankan tugas ini, menjalankan tugas itu,
dan sebagainya. Yang ketujuh dan yang terakhir, tuan-tuan, buat latihan simulasi. Latihan ini sangat penting sebab bila anda dah buat latihan, anda telah biasakan diri anda bagaimana nak mulakan percakapan anda semasa temuduga, bagaimana anda nak memperkenalkan diri tadi, dan anda keluarkan fakta-fakta ikut urutan yang sepatutnya, ya. Dan cara ini juga boleh mengurangkan rasa gemuruh, boleh menghilangkan rasa gemuruh kerana anda akan rasa yakin, dengan membuat latihan simulasi, bagaimana nak masuk bilik temuduga. Anda boleh rujuk dalam video-video yang saya masukkan pautan ataupun link dalam deskripsi di bawah, cara memasuki bilik temuduga, banyak teknik lagi ataupun tips-tips bagaimana anda temuduga. Jadi anda buat latihan, bagaimana anda ketuk pintu, bagaimana anda masuk, bagaimana anda bagi salam, bagaimana anda senyum, dan bagaimana anda duduk, bagaimana anda mula bercakap. Semua tu latihan tu yang berulang-ulang kali anda perlu buat. Sebab kalau anda tak buat latihan, bila anda pergi ke bilik temuduga nanti, anda akan merasa gemuruh dan susah untuk bercakap. Boleh berlaku, dan pengalaman saya sepanjang saya temuduga memang ramai yang sehingga ada yang menangis, sehingga ada yang tak boleh bercakap, dan ada yang minta izin bagi masa dulu tuan. Betul, ini cerita betul. Jadi baik anda buat latihan, buat latihan simulasi supaya anda biasa. Practice makes perfect. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke hujung sesi perkongsian ini. Jadi bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe yang warna merah di bawah. Subscribe itu adalah percuma. Jadi saya telah bagikan 7 tips bagaimana untuk menghadapi temuduga latihan separa perubatan bertaraf diploma ini, iaitu 10 bidang. Dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang, dan saya akan bagi lagi sesi, saya akan buat perkongsian sesi semasa temuduga latihan separa perubatan. Dipastikan anda tunggu video yang seterusnya, subscribe supaya anda dapat ikut video yang seterusnya. Sekian, terima kasih, semoga anda berjaya dalam temuduga anda. Jumpa lagi.